Keadaan banjir di negeri ini menunjukkan tren semakin pulih. Setakat pukul 8 malam tadi, hanya satu pusat pemindahan sementara PPS dibuka di daerah Beaufort iaitu di Dewan Selagor. Berdasarkan infografik Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri, jumlah penduduk terjejas yang masih berlindung di PPS Selagor kekal 138 orang daripada 41 keluarga. Ini berikutan 8 buah kampung di daerah itu masih terjejas banjir. Petang semalam, 2 PPS iaitu Dewan DSP Dun Banir dan Dewan Gereja Saint Seno Batu 58 telah pun ditutup. Seramai 200 kanak-kanak daripada keluarga berpendapatan rendah menerima manfaat program Jom Shopping Raya 2025, anjuran Pejabat Pusat Khidmat Rakyat Parlimen Putatan dan Dun Tanjung Keramat. Ahli Parlimen Putatan Datuk Syahilmi Yahya berkata, program bertujuan membantu meringankan beban peserta dalam membuat persiapan menyambut Hari Raya Aidilfitri. Kita tidak menghadkan kepada itu sahaja. Ibu bapa juga boleh menggunakan voucher tersebut untuk membuat persediaan atau membeli barang-barang keperluan persediaan Aidilfitri. Beliau ditemui media selepas merasmikan program berkenaan di Putatan. Ada dapat kasut, baju, gitulah. Ada sedikit membantulah. Mengurangkan apa? Ya, terima kasih kepada Datuk Syahilmi. Dapatlah membantu anak dapat baju hari raya. Beli baju, beli kasut lah. Habis betul lah kita ni orang susah kan. Syukur alhamdulillah. Sementara itu, di Tawau, seramai 70 anak yatim dan golongan asnaf sekitar Merotai menerima sumbangan baju raya seterusnya diraikan dalam majlis berbuka puasa. Program yang julung kali diadakan ini bertujuan bagi meringankan beban keluarga selain berkongsi kegembiraan dengan golongan memerlukan. InsyaAllah seterusnya mungkin akan diteruskan lagi untuk akan datang meringankan beban untuk yang tidak berkemampuan. Terima kasih Kakak dan Tan Sri sudah membelikan kami baju raya dan kami berucapkan terima kasih semua dengan Seramai 50 kanak-kanak dari Pertubuhan Pemulihan dalam Komuniti PPDK Bandar Indah Sandakan menerima sumbangan duit raya dan bakul makanan. Sumbangan disampaikan sempena Majlis Belayan Kasih Ramadan PPDK Bandar Indah di Sandakan. Bantuan disumbangkan Pertubuhan Kebajikan Islam Sabah Perkis bahagian Sandakan dengan kerjasama Dewan Perniagaan Muslim Sabah. Mudah-mudahan selepas ini program ini akan berterusan. Bukan setakat program pada petang ini saja, tetapi akan berterusan sampai bila-bila demi menyantuni pelatih-pelatih PPDK Indah Jaya. Ia antara lain bertujuan memberi kegembiraan kepada penerima bagi menyambut Hari Raya Aidilfitri. InsyaAllah ia akan berpanjanganlah. Selepas ini mungkin pelbagai program lagi bersama anak-anak istimewa ni. Alhamdulillah. Akan datang tahun-tahun kita akan berikan lagi banyak lagi kepada kanak-kanak yang istimewa ini. Terima kasih kerana telah menyantunilah golongan kurang upaya yang merupakan pelatih di PDK kami. Kami mengucapkan ribuan terima kasih dan semoga sumbangan dan perhatian ini adalah berterusan. Ahli Jawatankuasa Masjid dan Surau perlu aktif dalam menganjurkan pelbagai program keagamaan. Ia penting bagi menggalakkan pelibatan golongan muda sekaligus menghindar mereka daripada terlibat aktiviti tidak berfaedah. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Dato' Nizam Abu Bakar Titingan berkata, usaha itu juga selaras dengan peranan masjid sebagai pusat pendidikan dalam membangunkan umat Islam. Inilah tulang belakang kita. Kita punya teras di dalam melahirkan generasi yang beriman, yang bertakwa, yang beramal. Dalam pada itu, beliau memaklumkan hampir semua masjid usang di Dun Apas telah dibina baharu dengan 3 lagi dalam proses penambahbaikan bagi memudahkan umat Islam beribadah. Kebersamaan masyarakat bukan beragama Islam dalam menjayakan pelbagai program dalam bulan Ramadan, landasan memperkukuh hubungan harmoni masyarakat berbilang kaum di negeri ini. Senator Dewan Negara Annabel Perian berkata, ini selaras konsep Malaysia Madani yang meletakkan kesepaduan dan kebersamaan menjadi tunjang kemajuan dan kesejahteraan rakyat.
Kebersamaan itu juga menunjukkan masyarakat masih berpegang dengan kata kunci perpaduan yang kekal utuh dalam hidup bermasyarakat. Meskipun berbeza agama, bangsa, tapi turut serta untuk merayakan dan menjayakan program kita pada hari ini. Inilah yang menunjukkan bahawa semangat perpaduan di kalangan masyarakat setempat, pelbagai kaum, bahawa Sabah ini adalah satu model yang terbaik. Beliau ditemui pemberita RTM dalam program Bubur Lambuk Wanita Gagasan Rakyat Sungai Sibuga dengan kerjasama Kim Tek Cheong di Taman Murni Sandakan. Program Bubur Lambuk yang diadakan di 9 pusat daerah mengundi Sungai Sibuga bertujuan berkongsi rezeki dengan masyarakat di kawasan terlibat. 2 ekor ayam pada harga RM10. Itu tawaran menarik semasa jualan madani khas sempena Hari Raya Aidilfitri sebuah syarikat pengedar makanan di Inanam. Program Tanggungjawab Sosial Korporat CSR yang menawarkan 3,000 ekor ayam pada harga rahma ini dirasmikan Pembantu Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Sabah, Dato' Peto Galim. Saya gembira sekiranya syarikat-syarikat yang lain di kawasan Inam dan di kawasan Sabah ini seterusnya dapat menganjurkan dengan senang, dengan semangat membantu rakyat program seperti ini. Karena rakyat perlu membeli dan memiliki barang-barang yang diperlukan semasa perayaan. Melalui program CSR Ayam Madani ini, orang ramai menikmati penjimatan sehingga 40%. Pelaksanaan skim harga maksimum musim perayaan SHMMP Hari Raya Puasa 2025 berkuat kuasa semalam hingga 7 April depan. Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Sabah, Syahril Nizam Syahidin berkata, 23 jenis barang disenaraikan dalam skim ini bagi memastikan pengguna dapat membeli barangan keperluan pada harga berpatutan. Peniaga yang melanggar peraturan Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011 boleh dikenakan denda maksimum sehingga RM500,000 atau kompaun sehingga RM250,000 bagi syarikat. Syahril ditemui pemberita selepas meninjau pelaksanaan SHMMP di Kota Kinabalu. Dalam pada itu, beliau memberitahu terdapat perbezaan harga antara Pantai Barat dan Pantai Timur Sabah iaitu sekitar 50 sen hingga RM1 bagi sesetengah barangan. Dan dimaklumkan kepada kami bahawa dari segi stok barangan, barang makan, contohnya seperti ayam, telur, daging dan sebagainya itu, jaminan telah diberikan oleh pihak Kementerian Pertanian dan pihak veterina bahawa stok mencukupi. Beliau turut menasihatkan pengguna membuat aduan melalui saluran rasmi jika mendapati terdapat peniaga yang menjual barang pada harga tidak wajar. Pasar Sibuga Jaya Batu Lapan Sandakan perlu dinaik taraf bagi memberi keselesaan kepada peniaga dan pengunjung. Adun dilantik Datuk Jafari Wal yang berkata, Majlis Perbandaran Sandakan MPS perlu mengambil tindakan sewajarnya demi keselamatan dan keselesaan peniaga, terutama naik taraf tandas awam, surau, lampu serta bumbung pasar. Kita sentiasa mengambil nasihat yang amat berhormat Ketua Menteri kita untuk menjaga rakyat, untuk keselesaan rakyat. Jadi begitu juga untuk peluang kepada B40 untuk berniaga. Beliau ditemui pemberita RTM selepas meninjau pasar ini. Sementara itu, Presiden MPS Walter Kenson memaklumkan pihaknya akan meneliti dan berusaha menaik taraf pasar tersebut secepat mungkin. Ada beberapa isu yang mungkin memerlukan masa sedikit untuk dilakukan, tetapi bagi pihak kami akan membuat keutamaan, kami akan buat tindakan bagi perkara-perkara yang kita boleh laksanakan dalam masa jangka sependek. Penjualan okey, macam berjalan-jalan lancar, tapi itulah kadang-kadang hujan basah, kami mau minta bumbung. Ya, surau diperbaiki, tandas apa semua. Pasar Sibuga Jaya Batu Lapan merupakan pasar kedua terbesar selepas Pasar Umum Bandar Sandakan. Sekian paparan berita Pagi Sabah kali ini, menyusul selepas ini Berita Pagi Sarawak bersama-sama Lydia Yusrina di Kuching. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka.